sahabat kita itu memberikan apa-apa pun kepada kita. Berbeza dengan syukur, sekiranya ada seorang memberikan kepada kita apa-apa hadiah, apa-apa anugerah, maka kita akan puji dengannya tanda kita menghargai dan mengucapkan terima kasih. Dan segala puji dan syukur itu hanya layak kita berikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah yang layak dipuji dan dialah yang maha memberi. Maka alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum ini ataupun bulan yang lepas kita mengupas berkaitan dengan bab taubat. Yang mana kita katakan bahawa taubat itu adalah satu kewajiban, wajibatun, bukan perkara yang sunat, tetapi taubat itu adalah perkara-perkara yang wajib. Seperti mana wajibnya solat 5 kali sehari semalam, wajib juga untuk kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan hari ini, pada kali ini kita akan membicarakan tentang bab yang ketiga, namanya babu as-sabr, babu sabar. Bab pada menyatakan sabar, kesabaran. Dalam kitab ataupun syarah kepada Riyadhus Shalihin, iaitu kitab Dalilul Falihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Lani rahimahullah ta'ala. Katanya, apakah yang dimaksudkan dengan sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi, kita tahan diri kita. Sama ada sabar dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap ketaatan, setiap perkara yang ditaklifkan, yang diperintahkan kepada kita itu adalah satu taklif, satu bebanan kepada kita. Bukan mudah juga kita nak melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Mungkin ada yang terlewat subuh, mungkin ada yang gabungkan antara zuhur dan asar. Sebab apa? Setiap taklif itu, kata ulama, memang ia satu benda yang beban dan beban. Sebelum ini kalau kita pernah tengok dokumentari seorang yang bukan Islam, dia nak try ataupun nak usaha untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dia mula daripada sahur sehingga berbuka puasa, satu hari pun dia kata sangat memenatkan. Kita sanggup memikul bebanan itu untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan sehari, bukan seminggu, 30 hari ataupun 29 hari, satu bulan. Itu pun satu bebanan. Begitu juga ingin menghimpunkan harta untuk kita pergi mengerjakan haji, ibadah haji, itu pun satu bebanan. Begitu juga kita ingin mengeluarkan zakat, itu pun satu bebanan. Kita melawan diri kita, tahan diri kita melawan nafsu. Tak perlulah berzakat ni, nanti harta kamu akan kurang. Itu pun satu bebanan. Apatah lagi perintah-perintah yang lain, itu adalah satu bebanan. Setiap taklif itu, kata ulama, adalah satu bebanan. Maka setiap bebanan itu nak melakukan ketaatan, nak laksanakan bebanan taklif itu, mestilah ada satu sifat dalam diri kita, iaitu sabar. Macam mana pun orang kata, macam mana pernah pun, wajib, perkara yang wajib itu wajib kita laksanakan. Sabar. Yang kedua adalah sabar dalam melakukan ataupun mencegah diri daripada terjatuh ke lembah maksiat. Itu pun satu benda yang sama. Sebagai contoh, kalau ada jam, kita dilarang untuk sumpah selamat. Tapi kalau jam macam-macam, kita tak tahan mulut kita nak sumpah selamat. Apatah lagi tak bagi signal lah, kita kata ini confirm. Orang perempuan lah ni, orang kita ni kan? Lancar je mulut kita menyebutkan sumpah selamat. Itu pun adalah satu bentuk yang perlu kita laksanakan, kesabaran daripada kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syekhina fid darain. Kata
pengarang kitab iaitu Imam An-Nawawi. Moga-moga dengan ilmunya ini dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Surah Ali Imran. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat ini dia bukan berhenti di tempat itu sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Dia ada panjang ayat. Tetapi kenapa Imam Nawawi dia memendekkan? Dia tak kodkan sampai habis. Maka di sinilah kata ulama boleh untuk kita melakukan istidlal, untuk kita menyatakan hujahat kita tanpa kita mungkirkan, tanpa kita ikut keseluruhan teks nas. Sebab teks itu panjang. Kita nak mendalilkan, nak istidlal tempat itu sahaja, iaitu perkataan isbiru wa sabiru. Firman-Nya ataupun terjemahan ini, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah sabar. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat yang pertama atau perkataan yang pertama isbiru dan wasabiru itu menggunakan kata dasar yang sama, iaitu sabar. Tapi beza perkataan yang kedua adalah sabir, ada alif selepas huruf sad. Maka ulama lughah kata ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Perubahan suatu perkataan menyebabkan perubahan makna sesuatu perkataan. Sebelum ini kalaulah kita kata al-jannah, apa maksud jannah? Syurga. Sebab itu ada dalam web til jannah itu. Kalau nak cari jodoh, masuk dalam web. Tuan-tuan jangan masuk pula yang dah contoh jannah itu daripada perkataan jannah itu, jim nun ta. Kalau kita buka sahaja baris iaitu jinnah, maka maksudnya adalah jin yang kita tak nampak. Kalau kita buka dalam baris junnah, maksudnya barisan yang kita bawa kalau kita nak pergi berperang. Buka baris saja menyebabkan bukanya perkataan ataupun bukanya makna perkataan. Maka kalau kita tengok ayat ini isbiru wa sabiru, ada perubahan, confirm kita kata pasti ada makna yang berubah, makna yang lain. Sebab apa? Isbiru itu datang daripada diri kita. Kita nak melakukan ketaatan datang daripada diri kita. Sama ada kita nak lawan nafsu dan juga melawan maksiat. Ada dua yang perlu kita lawan. Sama ada nak lawan bisikan syaitan ataupun ada satu lagi iaitu hawa nafsu. Sebab itu boleh jadi walaupun tidak ada bisikan syaitan, kita tergelincir disebabkan hawa nafsu. Sebagai contoh dalam bulan Ramadan, ada yang